Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, tibalah giliran seorang penulis masyarakat Borneo di Sabah, iaitu Larry Raphael. Mesti anda kenal kan dengan Larry Raphael, seorang penulis daripada masyarakat Borneo yang selalu mengongsikan kisah-kisah misteri, kisah-kisah budaya masyarakat Borneo, ya, terutama daripada kaum Murut Tahul, daripada kaum dusun di Sabah. Okey, dan baru-baru ini salah satu daripada hasil perkongsian beliau mendapat ribuan sokongan daripada penggemar-penggemar penulisan daripada berbagai page lah, seperti Fiction Shasha, daripada Geng Cerita Seram, TSC dan PN, dan pelbagai page lagi. Dan Brother Fai mengucapkan tahniah kepada beliau kerana di dalam penulisannya mendapat sambutan yang begitu hangat sekali. Baiklah saudara, perkongsian daripada Larry Raphael pada malam ini adalah mengenai legenda buaya putih. Satu lagi Brother Fai nak kongsikan kepada anda. Untuk Larry Raphael, ya, untuk perkongsian Larry Raphael ni, Brother Fai akan menggunakan dialek Sabah. Nak tahu sebab apa? Sebab untuk menghidupkan penceritaannya. Okey? Dan pada malam ini bertajuk Legenda Buaya Putih. The Legend Never End. Nusantara memiliki banyak kisah-kisah mistik dan klasik yang jika dibukukan pastinya akan menjadi kitab rujukan akan generasi yang akan datang. Pada zaman dahulu, kisah-kisah binatang banyak mewarnai perjalanan suku-suku di Sabah. Legendanya bagai aur dengan tebing. Mitos hikayat binatang merupakan sebahagian asas mitologi mistik yang membangun dasar kebudayaan sesuatu kaum. Saya adalah dusun Tagahas dari Tambunan, manakala mak saya adalah Murut Tahul. Kebanyakan cerita saya akan menyusuri suku sebelah emak saya, kerana dari sebelah emak banyak moyang saya yang panjang usia dan sempat menitipkan kisah purba warisan bangsa. Ada satu legenda berkait rapat akan bangsa emak saya. Kisah ini mengenai buaya putih yang terkenal pada satu ketika dahulu. Kemunculan buaya putih amatlah digeruni oleh para headhunter, kerana buaya putih adalah makhluk jadi-jadian yang boleh berubah menjadi manusia dan kembali kepada bentuk asalnya. Masa berlalu menyusur zaman. Setiap detik adalah hitungan. Zaman klasik sudah ditinggalkan. Khazanah moyang kita dipertahankan. Di sebuah kampung, di perbukitan belantara yang menghijau, tinggal masyarakat yang mengamalkan kehidupan berpindah randah. Itu suku kami, Murut Tahul. Ada sepasang suami isteri yang mandul dan tidak punya anak. Walaupun mereka tidak pernah dikurniakan cahaya mata, namun cinta mereka tidak pernah rapuh. Mereka percaya yang zuriat itu ketentuan ilahi dan cinta adalah barang taruhan yang tiada taranya. Nenek Salungoy dan Aki Tumpason adalah sepasang suami isteri tua yang tidak punya anak.
Sebelum mereka memencilkan diri kerana hinaan orang kampung, mereka adalah ahli masyarakat yang pernah bergabung dengan kelompok rumah panjang di hilir sungai. Kerana tidak tahan mulut orang yang suka mengata, mereka membuka tanah di perbukitan dan tinggal di sana tanpa berpindah randa. Suami isteri ini amat baik hati dan berbudi pekerti. Mereka pernah meminta anak-anak dari saudara kandung mereka untuk dipelihara. Namun, saudara kandung mereka enggan, bahkan dengan kata-kata sinis menyindir mereka. Kata-kata yang penuh sindiran dan cacian inilah akhirnya mereka menjauhkan diri dan berpindah ke perbukitan yang permai. Bertahun-tahun mereka hidup di situ, bahagia tanpa anak. Aki Tumpason amat menyayangi istrinya. Setiap kali dia melihat istrinya bekerja di kebun, air matanya akan mengalir. Jika dia pergi dulu, Nenek Sulangoy akan bersendirian. Dan jika ada apa-apa terjadi, dia akan menderita kesepian. Di sebalik itu, Nenek Sulangoy juga berpendapat demikian. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan yang alangkah sedihnya hati jika dia pergi dulu meninggalkan alam ini dan Aki Tumpason bersendirian, berjuang untuk terus hidup. Pada zaman itu, berlaku wabak taifun yang melanda banyak suku kaum yang hidup di rumah panjang. Wabak ini tidak diketahui berasal dari mana. Tetapi jika wabak ini muncul pada seseorang, maka orang itu akan dibakar. Semua mangsa yang dijangkiti akan dibakar bersama rumahnya. Dan jika wabak itu sampai ke rumah panjang akan dibakar. Mereka yang jatuh sakit akan mati dibakar hidup-hidup. Wabak ini maha ganas dan mudah merebak. Simptomnya seperti demam, badan keluar berbiji seperti ketuat yang banyak di seluruh tubuh badan. Pesakit akan merana kepanasan dan ruam bermunculan di sana-sini. Penyakit ini tidak ada penawar. Banyak pawang dijangkiti dan mereka membunuh diri sebelum menjangkiti orang lain. Di setengah rumah panjang, habis seluruh penduduknya bergelimpangan mati dan mulut berbusa. Rumah itu dijangkiti wabak taifun dan perlu dimusnahkan dengan pembakaran sampai debu. Satu hari, Aki Tumpason sedang merembat ikan. Ketika sedang kusyuk merembat ikan, dia melihat perahu turun dari hulu sungai. Kerana ingin tahu, dia berenang ke perahu tersebut sebelum terkejut melihat di dalamnya terdapat anak kecil yang diselimuti kain sarung. Alangkah gembiranya hati kerana dari dulu dia memang ingin memiliki seorang anak kecil seperti anak kandungnya sendiri. Namun keterbatasan itu akibatnya tiada siapa mau memberikan anak mereka untuk si Aki dan si nenek tua memelihara anak sebagai anak angkat untuk mereka. Nenek Sulangoy amat gembira ketika melihat Aki Tumpason membawa pulang anak kecil ke rumah mereka. Dibersihkan anak itu yang diperkirakan setahun. Dijagai anak itu seperti menatang minyak yang penuh. Aki Tumpason berfikir, yang ini pasti anak yang dibuang kerana wabak berjangkit itu. Mereka ada juga menunggu kalau ada orang datang mencari anak yang hilang. Tetapi tidak pernah ada orang datang untuk menuntut atau mencari anak yang hilang. Masa berganti masa, dan anak itu membesar dan diberi nama Turayo. Anak ini lincah, cerdas dan kuat.
Kedatangan Turayoh dalam hidup mereka merupakan kebahagiaan yang begitu luar biasa bagi mereka. Turayoh dibesarkan dengan kasih sayang, dibesarkan dengan budaya adat istiadat yang kuat, diajar berburu dan bercucuk tanam. Turayoh adalah anak kecil yang begitu disayangi orang tua mandul ini. Satu hari, Turayoh pergi berjala ikan di sungai. Sebelum pergi, dia ada memberitahukan ibunya, si Nenek Sulangoi. Sudah tentu mereka tidak bimbang, kerana Turayoh sudah mahir dalam ilmu sungai dan air. Ketika Turayoh membersihkan jalannya, Turayoh terkejut apabila tiba-tiba dia melihat anak buaya putih tersangkut pada pukat jalannya. Pada mulanya, dia merasa begitu pelik, kerana itulah pertama kali dia melihat buaya putih. Buaya putih itu bermata biru dan mengalirkan air mata. Setelah diperiksa, Turayoh sadar buaya itu terluka di kaki kanannya. Dia membawa balik ke rumah dan menunjukkan kepada orang tuanya. Begitu terperanjat sekali, orang tua mereka cepat-cepat membawa buaya putih itu naik ke lantai rumah dan merawatnya. Buaya itu tidak ganas, dan buaya itu mengalirkan air mata dan berdiam diri. Tidak seperti buaya biasa. Buaya itu tidak meronta-ronta pun. "Aduh, kasihan betul mak tengok. Kakinya ditusuk dengan benda tajam," kata Nenek Sulangoi. "Ini pasti kesan bujak. Ini bukan jerat ini," jawab Aki Tumpason. Buaya putih itu dibujak dengan benda tajam dan bukannya akibat jerat. Dengan sepenuh hati, mereka merawat buaya itu. Setiap pagi, Turayoh akan membawa anak-anak ikan dan memberikan buaya putih itu makan. Buaya putih itu seperti faham keadaannya dan tidak leceh dirawat oleh mereka tiga beranak. Setelah sebulan, buaya putih itu sembuh dan tibalah dilepaskan ke anak sungai. Tiga beranak itu membawa buaya putih tersebut dan membuangnya ke sungai. Mereka memerhatikan dia pergi dengan gembira. Sejak hari itu, setiap kali Turayoh turun ke sungai, dia akan melihat buaya putih muncul di kawasan dia berjala. Dia tahu itu adalah buaya putih yang pernah dirawat. Seperti rasa terhutang budi, buaya putih itu selalu muncul di sungai untuk melindungi Turayoh memukat ikan dan serangan buaya liar. Sungai di tempat kami pada zaman dahulu banyak sangat buaya besar dan ganas. Turayoh menganjak dewasa dan kini menjadi belia yang sasa dan tegap. Dia benar-benar amat disayangi oleh orang tuanya. Dalam usia begitu, dia banyak mengambil alih tugas bapanya. Dia berburu, memukat ikan dan membawa hasil kebun mereka ke rumah. Setiap pagi, Turayoh akan berenang ke sungai dan bermain-main dengan buaya putih tersebut. Buaya putih itu seperti memahaminya. Dia tidak menyerang Turayoh dan seperti tahu rutin Turayoh setiap pagi dan petang. Buaya putih itu menjadi sahabat akrab baginya di kemudian hari. Sungai di tempat mereka penuh dengan ikan yang gemuk-gemuk belaka. Satu hari, Turayoh terkejut apabila ketika bermandi manda, datang seekor buaya gergasi ke tempat dia. Kerana terkejut, dia hampir-hampir menyerang buaya itu dengan pailang. Pailang itu adalah pedang. Pailang pendekar milik bapanya. Ketika buaya itu muncul, buaya itu diiringi oleh buaya putih sahabat karibnya. Sepertinya ada masalah yang berlaku. Buaya itu kelihatan kesakitan.
Dia mengamati buaya hitam itu dengan teliti dan mendapati buaya itu kesakitan. Di dalam kerongkongnya tersangkut tulang rusuk manusia. Maka fahamlah Turayoh yang buaya itu baru saja membaham manusia. Oleh itu, Turayoh enggan menolong buaya itu menarik tulang yang berada di kerongkongnya. Buaya putih melihat mata Turayoh dengan pandangan sayu, dan hati Turayoh tersentak. Seperti dia memberitahukan Turayoh yang tolonglah dan bantulah saudaranya. Dengan hati sentap, Turayoh berkata, "Saya akan bantu kamu, tetapi pastikan kamu jangan lagi makan manusia. Dan berjanjilah, jangan menyerang manusia tanpa sebab, kecuali dia kempunan." Buaya itu dengan air mata yang berlinangan mengangguk setuju, dan Turayoh merayap masuk ke rahangnya dan sedaya upaya menarik tulang rusuk manusia yang tersangkut di dalam kerongkongnya. Ketika selesai, buaya hitam gergasi itu berputar-putar kesakitan sebelum kembali tenang dan memerhati Turayoh sebelum berlalu pergi. Tentu saja, kejadian aneh ini tidak berakhir di situ saja. Sejak hari itu, sekali seminggu, buaya itu akan menghantar rusa, pelanduk, khinzir, dan berbagai hewan untuk diberikan kepada Turayoh. Bagi Turayoh, mungkin buaya itu ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dengan bantuan baru-baru ini, dengan memberi haiwan berburu. Hewan-hewan itu dibawa ke daratan, dibersihkan, dan separuh diberi kepada buaya-buaya di sungai tersebut. Selebihnya dibawa balik untuk mereka sekeluarga makan. Bermulalah kisah peristiwa 20 tahun yang lepas berulang kembali. Kali ini, wabak lama kembali mengganas. Di sana sini masyarakat kampung membakar rumah mereka. Wabak ini tidak ada penawar. Para bomoh dan pawang banyak membunuh diri setelah gagal merawati pesakit dan kemudiannya dijangkiti. Wabak ini telah menyerang rumah panjang sanak saudara Aki Tumpason, dan banyak orang-orang kampung ketakutan dan melarikan diri. Rumah panjang ditinggalkan. Mereka masuk hutan dan bersembunyi di situ. Ketika Aki Tumpason mendengar yang kampungnya dilanda musibah, sayulah hatinya mendengar kabar buruk tersebut. Itu pun diketahuinya setelah diberitahukan oleh beberapa orang kampung yang lalu di rumah mereka dan meminta air minum kerana dahaga. Aki Tumpason dan Nenek Sulangoy tahu yang wabak ini adalah penyakit yang tiada ubatnya. Dan mereka juga mendengar yang ketua kampung terkena wabak ini dan nazak di rumah panjang yang sudah menjadi padang jarak padang terkukur. Aki Tumpason dan Turayoh mendatangi rumah panjang itu, dan terkejutlah mereka apabila melihat begitu banyak mayat-mayat manusia yang bergelimpangan mati. Di sana sini mayat manusia ditemui. Yang masih hidup seperti mayat hidup yang nazar. Yang terselamat lari ke hutan dan enggan kembali. Penyerangan wabak ini menjadi trauma berulang kepada seluruh masyarakat rumah panjang. Banyak rumah adat dibakar. Banyak orang bunuh diri sebelum diseksa teruk penyakit ini. Turayoh merasa begitu sedih melihat kekejaman penyakit ini kepada saudara maranya, dan dia berazam mencari penawar kepada penyakit misteri tersebut. Satu malam, Turayoh bermimpi didatangi buaya putih. Dalam mimpi tersebut, Turayoh terkejut apabila mendengar buaya itu berkata-kata, "Jangan risau sahabatku. Esok pagi, ayahku
Raja Buaya akan datang membawa penawar. Petiklah bunga yang tumbuh di kepalanya dan rebuslah. Berikan semua orang yang dijangkiti minum. Mereka pasti akan sembuh. Awal pagi itu, Turayo menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya berkata, "Ayuh, kita tunggu di pengkalan." Ketika mereka tiba, beratus-ratus buaya muncul di gigi air. Dan tiba-tiba muncullah buaya gergasi yang panjangnya 20 meter dan berwarna putih. Di atas kepala buaya itu tumbuh segar beberapa kuntum bunga yang berbau harum. Turayo berenang ke arah buaya putih gergasi itu sambil diiringi sahabatnya, buaya putih yang dia selamatkan masa kecil dulu. Seperti memahami keadaan yang berlaku, buaya putih gergasi itu merelakan Turayo memetik beberapa kuntum bunga sebelum dia pergi kembali ke jeti. Peristiwa penawar penyakit wabak taifun merebak di seluruh kawasan. Beratus-ratus pendekar datang untuk meminta air rebusan bunga sakti pemberian Raja Buaya Putih tersebut. Yang dijangkiti kini sembuh dan rumah panjang kembali meriah. Aki Tumpasun dan Nenek Sulangoi dianggap ibu bapa yang bertuah, memiliki anak pemberian syurga. Beratus-ratus orang berjaya diselamatkan. Wabak punah, musnah, dan ramai orang kembali sihat. Ketua kampung telah memanggil mereka 3 beranak untuk tinggal di rumah panjang. Dia meminta Turayo mengawini anak gadis suntinya yang cantik dan berbudi bahasa. Kampung kembali bernyawa. Masyarakat kembali sedia kala. Turayo dianggap pahlawan sebenar kerana menemui penawar wabak taifun. Hubungan baik antara manusia dan buaya ini menjadi begitu akrab. Hampir beratus-ratus tahun lamanya. Daripada Larry Raphael, legenda bangsa. Semoga anda semua terhibur. Terima kasih, Brother Fah.